Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan ke sesi perkongsian ilmu amalan kesogihan, ya. Pada sesi yang lepas saya telah terangkan tentang prinsip tindak tanduk rutinitas yang boleh membawa kepada kekayaan dan kejayaan seseorang ialah suluh ataupun penyuluhan, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita kena sentiasa suluh diri kita, ya, iaitu dalam dua bentuk, iaitu kita kena terima suluhan-suluhan daripada orang lain, iaitu pandangan-pandangan daripada orang lain, dan kita kena terima dengan positif, dengan lapang dada. Yang kedua ialah inward looking, suluh ke dalam diri kita sendiri, lihat diri kita sendiri, kerana selalu yang sering terjadi, kita lebih menyuluh orang lain sehingga terlupa menyuluh diri sendiri. Okey, kita lupakan prinsip yang pertama itu, iaitu penyuluhan. Prinsip yang kedua yang menjadi sandaran kepada amalan kesogihan adalah penggugahan. Penggugahan berasal daripada kata kata sifat, iaitu gugah. Gugah iaitu dalam istilah Jawa ni dia spesifik kepada membangkitkan orang, mengejutkan seseorang yang sedang tidur, ya. Jadi dalam kehidupan seharian, ya, biasalah sebagai orang biasa kita ni terlena, terleka, terlalai, ya. Apabila leka, lalai, tentulah tidak fokus. Apabila kita sedang dalam bisnes, sedang dalam berkedai, tapi asyik leka dengan benda lain, selalu terlalai, selalu terlupa, tentu dia memberi impak yang tidak bagus kepada prestasi perniagaan kita, ya. Jadi yang ini perlu digugah, ya. Untuk menjelaskan prinsip gugah ni, saya sarankan tuan-tuan baca satu lagi buku saya yang terbaru, iaitu terbit dalam 2017, iaitu Rahsia Kekayaan dari Bogor, ya. Kalau baca buku tu mudah nak faham apakah itu penggugahan, ya. Kerana dalam buku tersebut saya bawa kisah seorang penjaja bakso di kota Semarang, Indonesia, ya, yang mana beliau ni namanya Sumarno, menjaja dengan cara mendorong gerobak dorong, iaitu menggunakan puskat, kereta sorong. 20 tahun dia begitu tekun, begitu tabah, begitu rajin berniaga, daripada pagi sampai sore, masuk gang keluar gang, masuk lorong keluar lorong, tak kaya-kaya kata dia. Masih juga tinggal di gubuk buruk, gubuk derita, ya. Dia tidak punya tabungan, ya. Kalau tuan-tuan sendiri berniaga, bekerja 20 tahun, tabungan tak ada, simpanan tak ada, macam mana rasa? Tentulah kita rasa kecewa, sedih, rasa kerdil dan sebagainya. Tiba-tiba pada satu hari ketika Sumarno ni berniaga, menjaja, beliau dipanggil masuk ke sebuah rumah agam, rumah banglo besar lah, ya. Dipendekkan cerita, beliau tergugah apabila masuk ke rumah tersebut, kerana pemilik rumah tersebut adalah Haji Arsyad,
iaitu teman sekelas waktu SD, sekolah dasar. Dan apa yang membuatkan beliau terkedu ialah Haji Arsyad ini dulu waktu sekolah ranking ataupun kedudukan pelajaran dia jauh di bawah Sumarno, ya. Tapi bila berjumpa 30 tahun kemudian, ranking kehidupan ataupun status kehidupan Haji Arsyad jauh mengatasi Sumarno. Inilah yang membuatkan beliau tersentak, membuatkan beliau tergugah, ya. Jadi Haji Arsyad telah menjadi pengusaha besar, seorang ahli konglomerat, punya toko di mana-mana, seorang miliarder, ya, seorang kaya raya, ya. Tetapi tidak sombong, orangnya tawaduk, masih kenal lagi dengan Sumarno, ya. Jadi Sumarno, istilah Indonesianya panasaran. Balik daripada berniaga hari itu, daripada rumah Haji Arsyad ni, beliau dah hilang mood nak berniaga dah. Dia selalu menyuluh diri dia, lihat diri dia, lepas tu lihat Haji Arsyad, lihat diri dia, lihat Haji Arsyad. Dia buat comparative study, dan kesimpulannya dia rasa jadi bingung, jadi sedih, jadi kerdil, jadi tak nak berniaga bakso lagi. Tetapi Allah masih sayangkan Sumarno. Allah berikan satu ilham supaya dia mengambil langkah positif dan konstruktif. Jadi dia tidak berdendam ataupun jadi benci, jadi menyampah kepada Haji Arsyad ni. Sebaliknya, dia jadi kagum dan rasa bertuah. Maka keesokan harinya beliau menemui Haji Arsyad ini, bertanyakan secara jujur, ya, hai Haji Arsyad, adakah kekayaan ini suatu benda yang boleh dipelajari dan suatu benda yang boleh dikerjakan, boleh diraih, boleh dicapai? Haji Arsyad jawab apa? Ya, kekayaan itu adalah satu subjek yang bisa dipelajari. Kerana kekayaan itu juga semua orang berhak untuk memilikinya. Tapi siapa yang berhak? Siapa yang mengamalkan cara yang tertentu menuju kepada kekayaan, ya. Jadi dipendekkan cerita, ya, itulah arti penggugahan, iaitu kita kena sentiasa gugah diri kita supaya bangkit, ya, melakukan perubahan, transformasi, ya. Apa yang berlaku kepada Sumarno itulah satu bentuk gugah ataupun penggugahan, awakening, ya. 20 tahun menolak kereta sorong, menjual bakso tak kaya-kaya, tergugah hanya dengan pertemuan setengah jam dengan rakan lamanya iaitu Haji Arsyad. Beliau mengambil tindakan yang betul. Tidak sampai 5 tahun kemudian beliau sukses sebagai seorang Sumarno baru yang memandu Mercy, memiliki rangkaian kios, fast food dan sebagainya. Jadi kalau dia tak tergugah, dia masih terus menerus tahun yang ke-21 masih mendorong gerobak derita, masih mendiami gubuk derita, masih menangisi nasib diri yang penuh derita. Tahun ke-21, terus tahun ke-22, tahun yang ke-23 dan seterusnya, sampai dia dah tak boleh nak tolak gerobak ini.
ya, mungkin dia terpuruk di jalanan sebagai seorang tua yang gagal, ya. Jadi jangan jadi yang begitu, ya. Kalau tak mau jadi begitu, cepat-cepatlah gugah diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.